Assalamualaikum, kami daripada kumpulan Hazza Albana. Kami akan membentangkan negara yang kami telah pilih iaitu Amerika Syarikat. Kami memilih Amerika Syarikat ataupun United States of America ataupun USA kerana Amerika Syarikat ialah sebuah negara yang maju dan mempunyai pengaruh yang besar dalam semua faktor. Amerika Syarikat merupakan negara yang masih menggunakan Perlembagaan Persekutuan untuk mentadbir negara republik itu dan ia merupakan negara ketiga terbesar di dunia selain negara China dan India. Negara ini mempunyai keluasan hampir 10 juta dengan populasi 300 juta orang pada tahun 2017. Objektif: menganalisis politik dalam negara Amerika Syarikat. Hal ini kerana Amerika Syarikat merupakan negara yang mempunyai pengaruh besar di dunia dan negara Amerika Syarikat juga merupakan sesebuah negara yang terkenal dengan pemimpinnya yang hebat dan pandai menerajui negaranya ke arah yang lebih maju dari negara lain. Selain itu, bagi menganalisis aspek ekonomi dalam negara Amerika Syarikat. Selain politik, Amerika Syarikat juga terkenal dengan ekonomi yang membangun dengan pesat dan memonopoli ekonomi dunia. Hal ini kerana di negara Amerika Syarikat mempunyai pelbagai teknologi yang canggih dan serta perancangan ekonomi yang baik dari pemimpin. Seterusnya, menganalisis aspek sosial yang diamalkan dalam negara Amerika Syarikat. Di negara Amerika Syarikat juga terdapat pelbagai kaum dan agama walaupun tidak sebanyak dan seharmoni di Malaysia, tetapi masih terdapat aktiviti sosial yang tidak biasa kita jumpa di negara lain. Selanjutnya, mengenal pasti ciri-ciri ketamadunan yang terdapat dalam negara Amerika Syarikat. Hal ini kerana setiap sesebuah negara mempunyai tamadun yang tersendiri bagi mencapai kejayaan negara tersebut di masa kini. Jadi, seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang negara. Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang melaksanakan sistem republik untuk mentadbir negara. Negara ini ialah perlembagaan persekutuan yang terdiri daripada 50 negeri dan satu daerah persekutuan. Kebanyakan negara terletak di Amerika Utara di mana terdapat 80 negeri bersebelahan dan wilayah ibu kota persekutuan. Washington DC antara Lautan Pasifik dan Atlantik bersepadan dengan Kanada di utara Mexico dan Mexico di selatan. Pada umumnya, rakyat perlu mematuhi 3 peringkat kerajaan iaitu persekutuan, negeri dan tempatan. Mengikut statistik yang telah dikaji, penduduk Amerika terdapat sebanyak 339 juta penduduk dan 11.2 juta pendatang haram di negara ini. Seperti yang kita dapat lihat pada graf carta pie di sebelah, kaum terbesar merupakan kulit putih iaitu 79.8%, terusnya Hispanik 15.4%, kulit hitam 12.8%, Asia 4.5%, Indian 1.0%, Hawaii 0.2% dan lain-lain 1.7%. Amerika juga mempunyai keluasan daratan tanah sebesar dengan 1.9 bilion ekar. Negeri Alaska merupakan negeri yang terpisah dari tanah besar dengan Kanada dan ianya dianggap sebagai negeri terbesar di negara itu dengan keluasan 365 juta hektar. Negeri Hawaii pula adalah negeri yang di mana terletak sebagai sebuah kepulauan di tengah-tengah Pasifik di barat daya Amerika Utara. Negeri itu mempunyai lebih 4 juta ekar tanahnya. Hal ini dapat menunjukkan bahawa Amerika Syarikat merupakan negara ketiga atau keempat terbesar dari segi jumlah keluasan selepas Rusia dan Kanada dan berada di hadapan atau belakang China. Seterusnya adalah Amerika mengalami pelbagai jenis iklim setiap tahun. Hal ini kerana keluasan dan kepelbagaian geografinya. Hal ini menyebabkan negara itu mempunyai 4 musim iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Sejarah awal Amerika Syarikat. Sejarah awal negara ini bermula apabila negara ini dibentuk ketika koloni Inggeris yang memperjuangkan dalam menentang cukai Inggeris dengan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Pada tarikh 4 Julai 1776, beberapa wakil telah terlibat daripada 13 koloni dalam proses tanda tangan deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat. Melalui cara ini, mereka dapat mengisytiharkan negeri mereka sebagai negeri-negeri bebas dan merdeka daripada Inggeris. Namun, percubaan daripada Britain untuk menawan kembali koloni-koloni yang tersebut dalam Perang Revolusi Amerika gagal sama sekali. Pada permulaannya pada tahun 1781, koloni dapat melaksanakan sebuah kesatuan yang terbabit, arti akomodasi, tetapi malangnya mereka hanya bertahan dalam tempoh 6 tahun. Pada 1787, satu perlembagaan ditulis. Seterusnya, Undang-Undang Hak Asasi ditambah dalam pentadbiran.
Set 10 pindaan undang-undang ini mengahadkan kuasa kerajaan dalam masa yang sama dapat menjamin hak-hak rakyat yang sama rata. Kerajaan sebagai demokrasi dipilih oleh rakyat yang mempunyai hak-hak yang sama merupakan tujuan utama demokrasi ini. Walau bagaimanapun, perkara ini amat berlainan kerana hak sama rata yang tidak adil diperlakukan kerana hanya lelaki kulit putih yang mempunyai layak untuk mengundi. Perkara ini berubah selepas Perang Saudara Amerika pada pindaan yang ke-13, ke-14, ke-15 dan ke-19. Tanah ladang yang besar merupakan sebahagian besar negara ini sebelum revolusi perindustrian, sekitar pertengahan abad ke-19. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi melonjak tinggi berlaku selepas itu dan lebih banyak negeri bersatu. Namun, kemelesetan ekonomi yang teruk pada 1930-an menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Salah satu sebab kemelesetan ekonomi ialah pasaran saham jatuh pada tahun 1929. Hal ini menyebabkan ramai orang kehilangan wang dalam tempoh yang singkat. Saya Nur Fatin Syairah, saya akan membentangkan ekonomi. Sejarah ekonomi Amerika Syarikat. Yang pertama, zaman kolonial dan abad ke-18. Sejarah ekonomi Amerika Syarikat bermula dengan penempatan British di sepanjang pesisir pantai timur pada abad ke-17 dan ke-18. 13 tanah jajahan ini mendapat kemerdekaan daripada Empayar British pada akhir abad ke-18 dan dengan cepat berkembang daripada ekonomi kolonial ke arah ekonomi tertumpu kepada pertanian. Abad ke-19. Dalam 180 tahun, Amerika Syarikat berkembang menjadi ekonomi perindustrian yang besar, bersepadu dan membentuk kira-kira 1/5 daripada ekonomi dunia. Akibatnya, KDNK per kapita Amerika Syarikat tertumpu dan akhirnya mengatasi Empayar British serta negara lain yang sebelum ini ketinggalan dari segi ekonomi. Ekonomi mengekalkan gaji yang tinggi, menarik berjuta-juta pendatang dari seluruh dunia. Abad ke-20. Pada awal abad ini, inovasi baru dan penambahbaikan dalam inovasi sedia ada membuka pintu untuk penambahbaikan dalam taraf hidup di kalangan pengguna Amerika. Banyak firma berkembang besar dengan mengambil kesempatan daripada skala ekonomi dan komunikasi yang lebih baik untuk menjalankan operasi di seluruh negara. Penumpuan dalam industri ini menimbulkan kebimbangan monopoli yang akan memacu harga lebih tinggi dan keluaran lebih rendah. Tetapi kebanyakan firma ini mengurangkan kos dengan begitu pantas sehingga aliran ke arah harga yang lebih rendah dan lebih banyak keluaran dalam industri ini. Ramai pekerja berkongsi kejayaan firma besar ini yang biasanya menawarkan gaji tertinggi di dunia. Seterusnya, awal abad ke-21. Ekonomi Amerika Syarikat mengalami kemelesetan pada tahun 2001 dengan pemulihan pekerjaan yang sangat perlahan dengan bilangan pekerjaan tidak memperoleh semula tahap Februari 2001 sehingga Januari 2005. Pemulihan pengangguran ini bertindih dengan pembinaan perumahan dan boleh dikatakan hutang yang lebih luas. Akhir sekali semasa pandemik COVID-19. Pada pengakuan Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump, ekonomi Amerika Syarikat mengalami kemerosotan besar mulai Mac 2020 disebabkan oleh wabak novel coronavirus dan terpaksa menutup sektor utama ekonomi Amerika Syarikat. Sehingga Mac 2020, ekspor kereta dan mesin perindustrian Amerika Syarikat telah merosot akibat wabak di seluruh dunia. Langkah-langkah penjarakan sosial yang berkuat kuasa pada Mac 2020 yang memberi kesan negatif terhadap permintaan barangan dan perkhidmatan. Seterusnya, pekerjaan. Terdapat kira-kira 160.4 juta orang dalam tenaga buruh Amerika Syarikat pada 2017. Tenaga buruh keempat terbesar di dunia selepas China, India dan Kesatuan Eropah. Kerajaan Persekutuan Negeri dan Tempatan menggaji 22 juta pada 2010. Perniagaan kecil adalah majikan terbesar negara, mewakili 37% pekerja Amerika. Bahagian kedua terbesar pekerjaan adalah milik perniagaan besar yang menggaji 36% tenaga kerja Amerika Syarikat. Pekerjaan mengikut sektor. Pekerjaan di Amerika Syarikat dibahagikan kepada 79.7% dalam sektor perkhidmatan, 19.2% dalam sektor pembuatan, 1.1% dalam sektor pertanian. Pekerjaan bukan ladang Amerika Syarikat mengikut sektor industri Februari 2013. Seterusnya, pengangguran. Disember 2017, kadar pengangguran di Amerika Syarikat ialah 4.1% atau 6.6 juta orang. Kadar pengangguran U6 kerajaan yang lebih luas, termasuk pengangguran separuh masa, ialah 8.1% atau 8.2 juta orang.
Angka-angka ini dikira dengan tenaga buruh awam kira-kira 160.6 juta orang berbanding dengan populasi Amerika Syarikat kira-kira 327 juta orang. Seterusnya, penjagaan kesihatan. Sistem Amerika adalah gabungan insurans awam dan swasta. Kerajaan menyediakan perlindungan insurans untuk kira-kira 53 juta warga tua melalui Medicare. 62 juta orang berpendapatan rendah melalui Medicaid dan 15 juta veteran tentera melalui pentadbiran veteran. Kira-kira 178 juta yang bekerja oleh syarikat menerima insurans kesihatan bersubsidi melalui majikan mereka, manakala 52 juta orang secara langsung membeli insurans sama ada melalui bursa pasaran bersubsidi yang dibangunkan sebagai sebahagian daripada Akta Penjagaan mampu atau terus daripada syarikat insurans. Sektor swasta menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan kecuali pentadbiran veteran di mana doktor diambil bekerja oleh kerajaan. Amerika Syarikat ketinggalan dalam prestasi penjagaan kesihatan keseluruhan tetapi merupakan peneraju global dalam inovasi perubatan. 4 kali lebih banyak wang telah dilaporkan dalam syarikat bioteknologi swasta di Amerika Syarikat berbanding di Eropah. Kos penjagaan kesihatan Amerika Syarikat jauh lebih tinggi daripada negara lain. Kos penjagaan kesihatan yang tinggi di Amerika Syarikat dikaitkan secara berbagai dengan kemajuan teknologi, kos pentadbiran, harga ubat, pembekal mengenakan bayaran lebih untuk peralatan perubatan, menerima lebih banyak rawatan perubatan daripada di negara lain, gaji doktor yang tinggi, peraturan kerajaan, kesan tindakan undang-undang dan sistem pembayaran pihak ketiga yang melindungi pengguna daripada kos penuh rawatan. Akhir sekali, komposisi sektor ekonomi. Amerika Syarikat ialah pengeluar kedua terbesar di dunia dengan pengeluaran perindustrian 2013 sebanyak 2.4 trilion. Keluaran pembuatannya lebih besar daripada gabungan Jerman, Perancis, India dan Brazil. Industri utama termasuk petroleum, keluli, kereta, jentera pembinaan, aeroangkasa, jentera pertanian, telekomunikasi, bahan kimia, elektronik, pemprosesan makanan, barangan pengguna, kayu dan pelumbungan. Amerika Syarikat menerajui dunia dalam pembuatan kapal terbang yang mewakili sebahagian besar keluaran perindustrian Amerika Syarikat. Syarikat-syarikat Amerika seperti Boeing, Cessna, Lockheed Martin dan General Dynamics menghasilkan sebahagian besar pesawat awam dan tentera dunia di kilang-kilang di seluruh Amerika Syarikat. Seterusnya saya akan menerangkan tentang politik. Dalam politik Amerika Syarikat terdapat beberapa cabang yang amat penting. Yang pertama adalah cabang legislatif ataupun Kongres yang terdiri daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ahli Dewan Rakyat mempunyai seramai 435 anggota. Kesemua daripada mereka dipanggil Kongresmen ataupun Kongres Umum. Mereka akan dipilih oleh rakyat yang mengundi mereka dalam pilihan raya. Jawatan sebagai Kongres ini akan dipegang oleh yang terpilih selama 1 penggal ataupun 2 tahun, manakala ahli Senat Muda adalah seramai 100 orang yang dipilih oleh rakyat di negeri masing-masing. Berbeza dengan Kongres, ahli Senat mempunyai tempoh jawatan yang lebih lama iaitu selama 6 tahun. Bilangan ahli Senat di setiap negeri adalah sama iaitu dengan 2 senator bagi 1 negeri. Majoriti daripada era undang-undang akan diperkenalkan sama ada di Dewan Perwakilan atau Senat. Jika kedua-dua dewan dapat meluluskan era undang-undang yang dikemukakan tersebut, Presiden akan diminta untuk menandatangani dan meluluskan sebagai akta. Seterusnya adalah cabang eksekutif. Presiden adalah puncak kepada cabang eksekutif di Amerika Syarikat. Presiden juga merupakan pangkat tertinggi bagi angkatan tentera. Hal ini kerana semua staf militeri akan berada di bawah bidang kuasa seorang presiden. Senjata nuklear pula hanya boleh dilancarkan dengan persetujuan presiden sahaja. Perluasan undang-undang, pengampunan dan pemerintahan eksekutif adalah di bawah kuasa presiden. Naib presiden pula berfungsi sebagai penasihat pertama dan penyokong atau pengganti presiden. Secara tidak langsung beliau juga dilantik sebagai ketua atau presiden senat. Pemilihan presiden agak merumitkan kerana ianya akan melalui sistem electoral college atau perwakilan bagi setiap negeri di Amerika Syarikat. Calon presiden harus mendapat lebih daripada 50% sokongan dari perwakilan negeri di Amerika Syarikat. Seterusnya juga ahli-ahli kabinet dan pelbagai jabatan yang dikawal termasuklah jabatan pertahanan, jabatan kehakiman dan jabatan dalam negeri. Akhir sekali adalah cabang kehakiman. Mahkamah Agung Amerika Syarikat merupakan mahkamah tertinggi di negara itu. Ianya dipimpin oleh 9 orang hakim yang telah dilantik untuk
berkhidmat dalam satu tempoh. Hakim ini berkuasa untuk menciptakan undang-undang pada yang mana-mana peringkat pemerintah yang tidak sah kerana tidak mengikut perlembagaan negara. Tindakan undang-undang akan dikenakan kepada sesiapa saja yang melanggar perlembagaan persekutuan. Tidak terkecuali Presiden juga yang dijatuhkan oleh hukuman. Cabang kehakiman di peringkat pemerintah pusat akan hanya dirujuk apabila pengadu tiada ruang lagi di Mahkamah Negeri atau sekiranya ia melibatkan urusan persekutuan atau perlembagaan negara. Suatu kes hanya boleh dirayu dari Mahkamah Negeri ke Mahkamah Persekutuan. Sekiranya ia menyentuh isu persekutuan, Mahkamah Agung Negeri atau State Supreme Court merupakan autoriti terakhir untuk menafsir undang-undang serta perlembagaan negeri masing-masing. Seterusnya, sosial. Pengamalan sistem kapitalisme. Sistem kapitalis yang merujuk kepada untuk mengumpul kekayaan oleh individu atau syarikat swasta tanpa pelibatan kerajaan. Amalan kapitalisme ini diperkenalkan oleh ahli sejarah Jerman iaitu Karl Heinrich Marx. Revolusi perindustrian ini menandakan kemenangan British dalam industri dengan mencipta alat-alat yang canggih. Seterusnya, industri kereta api. Sistem kapitalisme telah menyebabkan wujudnya industri kereta api. Ia merupakan salah satu perniagaan yang besar yang didominasi oleh golongan kapitalis ketika itu. Perkembangan kereta api berkembang pesat dan sistem pengangkutan kereta api dibina dengan lebih besar bagi mengatasi krisis pengangkutan. Amerika mencapai matlamat dengan adanya sistem jaringan pengangkutan kereta api yang dibina hasil daripada kerjasama kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan syarikat kereta api. Seterusnya, industri keluli besi. Industri keluli besi merupakan perniagaan terbesar yang mendominasi ekonomi Amerika Syarikat ketika peramalan kapitalisme. Andrew Carnegie merupakan tokoh yang memperkenalkan industri ini ketika revolusi perindustrian berlaku. Andrew Carnegie menjual saham kereta api untuk keuntungan yang besar dan melabur dalam industri keluli besi dan beliau berhasil menjadi jutawan. Seterusnya, krisis sosial yang berlaku di Amerika Syarikat akibat daripada pengamalan sistem kapitalisme seperti industri-industri yang sebelumnya. Pertamanya, berlaku pertambahan penduduk akibat daripada amalan kapitalisme. Kesan daripada amalan kapitalisme ini adalah berlakunya pertambahan penduduk akibat daripada kemasukan pekerja imigran. Pada abad ke-19, kilang-kilang perindustrian semakin meningkat dengan drastiknya di Amerika Syarikat ekoran daripada peningkatan tenaga manusia di kilang. Hal ini menyebabkan berlakunya imigrasi secara besar-besaran ke bandar industri. Oleh itu, berlaku dua aliran imigrasi iaitu aliran pertama adalah dari kawasan pedalaman Amerika ke bandar perkilangan, manakala aliran kedua pula merupakan migrasi secara beramai-ramai iaitu migrasi daripada Asia, Kanada dan kawasan lain selepas berlakunya Perang Saudara. Pertambahan pekerja imigran yang ramai telah menguntungkan banyak pengusaha kilang perindustrian di utara Amerika Syarikat. Seramai 25 juta imigran berpindah ke Amerika pada antara tahun 1865 dan 1951. Kehadiran imigran yang ramai, Amerika mengalami kepadatan penduduk. Kebanjiran imigran menyebabkan sumber ekonomi yang sedia ada tidak dapat menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. Seterusnya, pengeksploitasi buruh wanita dan kanak-kanak. Kilang-kilang memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk menghasilkan pengeluaran yang banyak. Ramai wanita dan kanak-kanak diambil bekerja oleh pengusaha kilang. Mereka diberi upah yang sangat rendah berbanding pekerja lelaki dewasa iaitu $6 hingga $8 seminggu. Mereka juga bekerja di bahagian tempat kerja yang bahaya. Buruh kanak-kanak yang bekerja di kilang pengetinan makanan dengan memotong buah-buahan dan sayuran selama 16 jam sehari. Mereka terdedah dengan bahaya iaitu mesin-mesin yang berbahaya di kilang. Hal ini telah menambahkan lagi krisis sosial kerana sepatutnya golongan kanak-kanak mempunyai hak untuk diberi pendidikan disebabkan umur yang masih muda dan golongan wanita sepatutnya mempunyai hak untuk bekerja di sektor yang tidak berbahaya. Seterusnya, krisis orang kulit hitam. Dalam pengamalan sistem kapitalisme, isu perkauman untuk orang kulit hitam sering digunakan.
Akan tetapi, setelah berakhirnya Perang Saudara tahun 1861 hingga 1865, sistem perhambaan di Amerika Syarikat telah dihapuskan. Golongan hamba yang terdiri daripada orang berkulit hitam telah menjadi orang yang bebas setelah dijadikan hamba. Dalam berlakunya era Rekonstruksi, kerajaan di selatan telah memperkenalkan Black Code untuk orang berkulit hitam, di mana ia memberikan hak yang minimum untuk orang kulit hitam. Walau bagaimanapun, prejudis antara kaum juga tidak dapat dielakkan. Hal ini demikian berlaku kerana orang kulit putih menganggap bahawa darjat mereka lebih tinggi berbanding darjat orang kulit hitam. Di Amerika Syarikat, rasio polisi yang digunakan oleh para kapitalis telah membolehkan kesatuan pekerja tidak dapat dicapai. Para majikan turut menggalakkan konflik kaum dan etnik dalam kalangan pekerja, menyebabkan majikan memperoleh kuasa maksimum manakala para pekerja mendapat hak yang minimum untuk bersuara. Oleh itu, strategi golongan kapitalisme menggunakan polisi perkauman telah menguatkan perkembangan kapitalisme Amerika, dan perkara ini telah membawa kepada perjudian tinggi antara satu sama lain. Seterusnya, budaya. Hari perayaan. Di Amerika Syarikat, terdapat beberapa tarikh dan hari perayaan yang menjadi tradisi utama bagi negara ini. Sebahagian perayaan yang diraikan oleh negara ini berjaya mempengaruhi budaya antarabangsa, sehingga perayaan tradisi ini juga dirayakan di seluruh pelosok dunia. Yang pertama, Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan tidak asing bagi negara Amerika Syarikat. Ia merupakan hari yang paling penting dan bersejarah yang disambut di peringkat antarabangsa oleh rakyat Amerika Syarikat. Ia merupakan hari untuk meraihkan kemenangan dan kebebasan negara pada setiap 4 Julai setiap tahun. Aktiviti seperti pertunjukan bunga api, konsert, ucapan politik dan sebagainya. Banyak hiasan dihiasi dengan bendera yang berwarna merah, biru dan putih di tempat-tempat awam. Seterusnya, Hari Halloween. Halloween merupakan perayaan yang disambut pada 30 Oktober setiap tahun bagi memperingati orang yang telah mati. Perayaan yang disambut pada waktu malam dengan berpakaian kostum yang aneh dan seram, serta melawat dari pintu ke pintu rumah untuk meminta gula-gula dengan berkata trick or treat. Perayaan ini dikaitkan dengan syaitan, ahli sihir, hantu dan makhluk mitos yang menyeramkan. Setiap tempat dihiasi dengan perhiasan yang seram dan simbol Halloween seperti labu. Seterusnya, Hari Krismas. Hari Krismas merupakan perayaan terbesar bagi pengganut yang beragama Kristian. Ia disambut pada setiap 25 Disember pada setiap tahun. Perayaan ini dimeriahkan dengan hiasan pokok Krismas yang dipasang lampu berwarna-warni serta bungkusan hadiah yang diletakkan di bawah pokok Krismas. Setiap kali perayaan ini, setiap keluarga menyediakan hidangan ayam Belanda panggang dan diletakkan di tengah meja untuk dijamu dengan keluarga. Seterusnya, Hari Kesyukuran. Hari Kesyukuran merupakan hari cuti umum rasmi di Amerika Syarikat. Perayaan ini disambut pada hari Khamis terakhir bulan November pada setiap tahun. Hari Kesyukuran disambut untuk berterima kasih kepada Tuhan atas semua perkara baik yang berlaku sepanjang tahun. Secara tradisinya, ia terdiri daripada perjumpaan keluarga dengan menjamu hidangan yang dikongsi bersama, iaitu ayam Belanda, roti, kentang dan pai labu. Akhir sekali, tarikan. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang maju dan besar. Ibu kota Amerika Syarikat merupakan Washington DC sejak tahun 1800 yang terletak di District of Columbia atau tepatnya di Sungai Potomac antara Maryland dan Virginia. Bandar ini merupakan destinasi wajib bagi pelancong, terutama pada musim gugur, kerana tempat yang menjadi tarikan pelancong adalah Museum Smithsonian dan monumen-monumen lain seperti Lincoln Memorial, dan selain itu terdapat juga pantai cantik dan indah yang menjadi tarikan, iaitu Montara State Beach, Medway Beach dan Devonport Beach di negeri California.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Mirza bin Zulkifli. Hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah tamadun Amerika Syarikat. Kaum pribumi Amerika Syarikat dipercayai berhijrah dari Asia sekitar 12,000 hingga ke 40,000 tahun dahulu. Ada di antara mereka yang berjaya mendirikan pertanian canggih, seni bina hebat dan masyarakat kenegaraan seperti kebudayaan Mississippi pra-Columbus. Semenjak datangnya orang Eropah untuk menduduki benua Amerika, jutaan pribumi Amerika mati akibat wabak penyakit diimport seperti cacar air. Penemuan Amerika Syarikat telah menyebabkan orang Eropah berlumba-lumba untuk meneroka dan mendirikan pertempatan di situ. Pada hakikatnya, orang Eropah tidak pernah menyedari tentang kewujudan benua Amerika sebelum abad ke-15 Masihi. Sebelum itu, beberapa pengembara pernah sampai ke benua tersebut semasa pelayaran mereka seperti Leif Erikson, seorang pelaut Norman pada abad ke-11. Dikatakan bahawa pada antara tahun 500 hingga 1500 Masihi, penemuan benua tersebut telah pun menjadi satu pengetahuan biasa bagi orang Eropah, tetapi tidak ada usaha selanjut oleh individu lain untuk menerakainya. Ini adalah kerana pada ketika belum wujud pemimpin yang benar-benar berkuasa dan berminat untuk melakukan penjelajahan ke atas tempat-tempat baru di seberang laut. Menjelang akhir abad ke-15 Masihi, keadaan mula berubah di Eropah dan barulah ada usaha untuk menerokai dunia di seberang laut. Seterusnya, penempatan kekal suku kaum Cahokia, iaitu bangsa pembina terawal tamadun purba di Amerika Syarikat. Suku Cahokia menetap di Illinois berkurangan dengan teruk bermula abad ke-18 disebabkan faktor perlentikahan, penyakit dan juga gerakan kristianisasi. Namun pada kebangkitan Cahokia, terdapat satu perkaitan menarik yang memungkinkan punca kebangkitan itu sendiri. Sebelum tahun 900, suku Cahokia ini belum membuat penanaman jagung secara berluasa. Namun sekitar 900 hingga 1000, Cahokia didapati menggunakan jagung dengan begitu besar kerana pasukan penyelidikan menemui bertil-bertil jagung yang hangus di kawasan-kawasan arkeologi di Cahokia. Melihat isotop karbon dalam gigi dan tulang 108 orang dan 15 ekor anjing di situ, mereka juga menemui kadar isotop jagung yang jauh lebih tinggi berbanding spesies-spesies makanan tempatan kawasan. Dengan menganalisiskan kadar karbon 12 hingga karbon 13, mereka juga mengenal pasti jenis makanan suku Cahokia berdasarkan zaman yang berlainan. Asalnya disangka jagung dibawa ke lembah sungai Mississippi sekitar zaman Nabi Isa AS. Namun terdapat satu masalah besar dengan sangkaan ini. Asalnya jagung yang sangat kerap ditanam di serata Mesoamerika, iaitu kawasan-kawasan seperti Amerika Tengah. Dan Mesoamerika ini terletak sekurang-kurangnya 3,835 km jauh daripada sungai Mississippi. Bagi sebuah jarak yang begitu jauh, semestinya suhu dan cahaya yang jauh berbeza akibat faktor latitude. Jurang antara bunga dan buah ditentukan, jumlah cahaya matahari diterima. Jika ditanam semasa musim bunga, jagung takkan berbunga pun sehingga Ogos dan pada musim salji. Pokok tersebut akan mati, maka jagung dari Mesoamerika perlu masa untuk evolusi supaya bersesuaian dengan iklim utara. Penyesuaian iklim hanya logik jika berlaku semasa zaman Nabi Isa AS. Tetapi untuk melaksanakan peladangan secara besar-besaran, ia memerlukan masa yang lebih lama. Jadi bila isotop karbon ditemui di gigi dan tulang 108 orang Cahokia antara 600 hingga 1400 wujud dengan jelas perkaitan konsisten yang mana pemakanan jagung bermula sekitar tahun 950 hingga 1000. Malah maklumat isotop daripada anjing ditanam di serata itu pun begitu juga. Sekiranya secara tiba-tiba ada lonjakan besar yang jagung menjadi makanan tempatan dan tahun 950 hingga 1000 lah itulah bermulanya pembinaan bukit-bukit Cahokia yang menjadi cara kehidupan tempatan. Zaman ini juga menunjukkan pertumbuhan populasi Cahokia secara besar-besaran, sampaikan wujudnya perbezaan ideologi pun berdasarkan simbol-simbol kesuburan yang dianuti.
Artifak-artifak daripada Cahokia yang ditemui mempunyai bentuk wanita yang bercucuk tanam dan melihat bekas-bekas air mengandungi simbol matahari dan labu. Saintis seolah-olah boleh mengenal pasti jenis tanaman sebelum jagung. Pengurusan bandar yang licin ini mengembangkan populasi tempatan. Malahan jagung mudah tumbuh pula membolehkan kenaikan daripada 1,000 hingga 10,200 dalam tempoh 50 tahun sahaja. Pihak arkeologi juga menganggarkan populasi bandar dalam 6,000 hingga 40,000 pada kemuncak Cahokia. Disebabkan ramai daripada perkampungan membekalkan jagung kepada pusat bandaraya, pada awal ke-21, tinggalan penempatan batu ditemui di sebelah barat Cahokia. Maka para saintis menambahkan lagi anggaran populasi Cahokia. Okey, seterusnya, sejarah bahasa. Penggunaan bahasa Inggeris di Amerika Syarikat adalah hasil daripada penjajahan British di benua Amerika. Gelombang pertama peneroka berbahasa Inggeris tiba di Amerika Utara pada awal abad ke-17, diikuti dengan penghijrahan selanjutnya pada abad ke-18 dan ke-19. Semasa abad ke-17 dan abad ke-18, logat dari pelbagai wilayah England dan Kepulauan British wujud di setiap jajahan Amerika, membenarkan proses campuran dan perataan logat yang meluas di mana pelbagai bahasa Inggeris merentasi koloni menjadi seolah-olah bercampur aduk berbanding dengan jenis wilayah yang masih berbeza. Di Britain, oleh itu, bahasa Inggeris didominasi di tanah jajahan walaupun pada penghujung ke abad 17, penghijrahan pertama bukan penutur bahasa Inggeris dari Eropah Barat dan Afrika, dan penerangan secara langsung mengenai bahasa Inggeris Amerika yang agak seragam menjadi biasa selepas pertengahan abad ke-18. Sejak itu, bahasa Inggeris Amerika telah berkembang menjadi beberapa jenis baru, termasuk logat serantau yang dalam beberapa kes menunjukkan pengaruh kecil dalam 2 abad terakhir daripada gelombang berturut-turut penutur imigran pelbagai bahasa, terutamanya bahasa Eropah. Bahasa Sepanyol mendahului bahasa Inggeris apabila tiba di kawasan yang dikenali sebagai Amerika Syarikat. Selama 400 tahun, kedua-dua bahasa itu wujud bersama dan sekarang, negara Amerika Syarikat menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi.